Bertemu kembali, Aerodyne Group dan Akademi Petrosa bekerjasama untuk menyediakan teknologi drone yang canggih, teknologi data dan juga penyelesaian transformasi digital DT3 di pasaran Sarawak dan Borneo. Petrosa adalah pusat latihan vokasional, teknikal dan juga kejuruteraan TVET yang bertauliah berfungsi untuk menyokong perkembangan pelbagai industri tempatan dan juga menurut Petrosa sendiri dengan kehadiran serta pengaruh kuat Petrosa di Sarawak dan juga pasaran serantau serta kepakaran Aerodyne dalam penyelesaian masalah berkaitan teknologi drone dan pengurusan data, kerjasama ini bakal mendorong pembangunan di samping memajukan lagi keseluruhan industri teknologi di Sarawak dan juga Borneo. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Petrosa Academy, Asfa Zubri Safri bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Asfa, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Baik, pertama sekali, bagaimana untuk kita memahami kerana ini adalah dua perniagaan yang berbeza nature perniagaannya. Bagaimanakah sinergi ini digabungkan untuk membentuk kerjasama ini kalau boleh dikongsikan? Terima kasih Saudara Najib. Ya benar, kedua-dua syarikat Petrosa dan Aerodyne memang berbeza dari konsep perniagaan utama. Tetapi untuk mencari satu titik persamaan dalam membantu ekonomi negeri Sarawak, saya rasa tak mustahil lah untuk dilakukan. Pertama sekali, our vision and mission bertemu dalam satu garis yang sangat jelas, iaitu menyokong aspirasi Ketua Menteri kami Abang Jo dalam memperkasakan digital transformation. Keduanya, kami berhasrat untuk melahirkan tenaga mahir yang terdiri daripada kalangan belia tempatan anak Sarawak yang mampu berdaya saing dengan kehendak global. Bagi saya, era pandemik ini telah banyak memberi kita pengajaran, especially apabila kita terlalu bergantung kepada tenaga buruh luar, especially dalam sektor pertanian, impaknya sangat memberi kesanlah. So justru itu terhasillah sinergi ini antara Petrosa dan Aerodyne dalam implementasi hasil adaptasi kehendak pasaran terkini. Saya percaya kedua-dua syarikat ini mempunyai keseimbangan dan saling melengkapi dalam mengukuhkan aspirasi kerajaan Sarawak ke arah transformasi digital 2030. Okey, Saudara Asfa, kenapa mungkin memilih Sarawak ini untuk teknologi drone ini? Maksud saya kalau kita melihat kepada industri drone, mungkin kemahirannya itu biasanya tertumpu di Lembah Kelang sebagai contoh. Bagaimana untuk kita melihat Sarawak ini yang mungkin sebelum ini kurang sinonim dengan pembangunan teknologi seperti ini? Bagaimana ia dipilih dan apa mungkin objektifnya? Why not? Kenapa tidak? Tiba masa Sarawak dalam bangkit IR 4.0. Kebangkitan ini saya rasa boleh dirancangkan lagi dengan penglibatan syarikat teknologi terulung di dunia seperti Aerodyne. Kalau boleh saya betulkan, ramai yang menyangka Aerodyne merupakan satu syarikat drone. Tetapi sebenarnya ia jauh lebih dari itu. Aerodyne adalah sebuah syarikat berorientasikan data dan AI. Drone hanyalah alat untuk mencerap data dan telah terbukti bahawa aplikasinya begitu luas dan telah terbukti bahawa aplikasinya telah digunakan di lebih daripada 35 buah negara di seluruh dunia. So kenapa tidak kita bawa teknologi ini ke Sarawak? Kalau rakan saya, Cik Kamarul Aerodyne boleh nampak potensi di seluruh dunia untuk Aerodyne, saya nampak letusannya untuk Sarawak dan Borneo. I think we can do it the right for the first time. Dan sektor ini adalah blue ocean. Terdapat banyak peluang pembaharuan serta nilai yang dapat ditawarkan kepada pengguna. Dari sistem cloud-based, geospatial intelligence, sektor pelancaran, aset kritikal, hinggalah sektor petroleum dan pertanian. Bagi saya, langkah kolaborasi ini bukan hanya menyediakan perkhidmatan, malahan mewujudkan ekosistem bagi sektor UAV di Sarawak dan Borneo. Saudara Asfa, mungkin adakah langkah ini juga, kerjasama ini juga mengambil semangat, peluang ataupun silver lining orang kata era pandemik ini yang mana menjejaskan banyak sektor ekonomi lain tapi pada masa sama membuka lebih banyak ruang kepada sektor seperti industri yang menggunakan drone dengan kelebihan norma baharu seperti kenderaan tanpa pemandu ini, unmanned ini. Ya, betul Saudara Najib. Tepat sekali. Pemulihan ekonomi COVID tak perlu tunggu COVID reda. Pembudayaan teknologi adalah norma baru. Jadi inovasi dan kepintaran buatan seharusnya menjadi norma bagi kita menguasai teknologi dan juga meningkatkan ekonomi.
For me, to achieve better results, we cannot continue doing the same thing. Bila ada perkhidmatan norma baru seperti teknologi drone dan AI ini, ia mampu mencetus pelbagai lagi industri hiliran yang akan mengurangkan kebergantungan kita kepada teknologi luar dan membina ekonomi mampan dan budaya asing. Bagaimana untuk kita melihat, mungkin pada pagi ini juga kita melihat dan juga mengambil peluang untuk menyingkap sedikit kebangkitan Sarawak sendiri dalam aspek keusahawanan, kerana saudara Azfar sendiri merupakan usahawan muda Sarawak yang ingin mencungkil perspektif cabaran mengisi pembangunan Sarawak dan juga Borneo sendiri melalui aspek keusahawanan di Semenanjung, di Sabah Sarawak dan sebagainya. Kalau kita melihat di Semenanjung ini sumber kewangan itu dan juga teknologi dan lain-lain mungkin sudah pun cukup mencabar pada ketika ini. Bagaimana realitinya kalau di Sarawak itu dan kalau boleh dikongsikan pandangan itu? Saya rasa polisi digital sangat jelas. Sumber alam dan potensi kepelbagaian masyarakat sedia. Yang perlu sekarang saya rasa adalah usahawan dan keusahawanan untuk menyambut dan membuka ruang dan peluang baru seperti industri teknologi drone dan kemahirannya. Untuk menjawab soalan tadi, bahagian keusahawanan ini, saya selitkan satu contohlah. Bayangkan kalau di Sarawak, keseluruhan sektor pertanian menggunakan drone. Berapa unit drone yang diperlukan di seluruh Sarawak? Mungkin ribuan. Jadi jika hari ini seorang belia yang dilatih dengan kemahiran tahap SKN3, katakan untuk menservis motosikal, upah overhaul sebuah kapcai, berapa upahnya? Mungkin RM700, RM800. Tapi jika mekanik yang sama itu dilatihkan untuk menjadi pakar overhaul drone pertanian, upah termasuk kos barang mungkin mencecah ribuan ringgit untuk satu drone. Jadi di situ kita lihat kepakaran tersebut membawa nilai yang lebih tinggi bagi belia usahawan tersebut. Berapakah nilai ekonomi hiliran jika kita otomasikan keseluruhan perkhidmatan pertanian di Sarawak dan Borneo? Itu baru bidang servis dan overhaul. Saya rasa terlalu banyak kepakaran yang kita boleh bawa dalam sektor drone, data dan teknologi digital ini. Bukan hanya kita dapat mengurangkan pengaliran ringgit ke luar negara disebabkan buruh atau tenaga kerja asing, malahan kita dapat menjana ekonomi di kalangan belia tempatan. Sarawak tertinggal jauh dalam pelbagai aspek pembangunan. Dalam tempoh kebelakangan ini, pelbagai kemajuan telah dan sedang dicapai. Di hakikatnya jauh lagi nak saingi kekuatan pembangunan di Semenanjung. Tapi personally dengan adanya badan seperti Tabung Ekonomi Gegasan Anak Sarawak Tegas yang juga merupakan salah satu support system kepada Petrosa Akademi dari Day One melalui program mereka seperti Perunia, State Fair, saya percaya Sarawak mampu mencapai kemajuan seperti di Semenanjung. Sebab itu saya terpanggil untuk pulang dari menjadi expert di Australia. Saya percaya usahawan Bumi Putra yang bermula sederhana seperti saya perlu membantu berkongsi kemahiran yang ada. Public-private partnership boleh saksikan kejayaan sama ada untuk teknologi tinggi drone maupun usaha murni untuk kebangkitan semula. Encik Azfar mengatakan bermula dengan sederhana ini yang mungkin pada ketika ini kapasiti itu semakin besar. Mungkin akhir sekali bergerak ke hadapan untuk Petrosa sendiri. Sekarang ini bekerjasama dengan Aerodyne. Apa yang akan dirancang bergerak ke hadapan untuk Petrosa sendiri? Kami berharap kami boleh menjadi salah satu institusi kemahiran TVET atau skills yang tergolong seperti Aerodyne di mata dunia. Dan saya akan bekerja keraslah untuk mencapai objektif itu. Okey, terima kasih Encik Azfar kerana bersama kami pada jam ini. Ini idea yang sangat menarik kerana kita kerap kali melihat teknologi seperti drone, data dan sebagainya tertumpu kepada Lembah Kelang sahaja. Namun ini usaha yang membuka mata kita setidaknya melihat bahawa di Borneo, Sarawak khususnya, usaha ini sedang digiatkan dan juga sudah pasti Petrosa dan juga Aerodyne adalah antara syarikat kerjasama ini, sinergi ini akan membuahkan hasil, akan meningkatkan lagi penyertaan Sarawak khususnya, usahawan Sarawak khususnya dalam sektor-sektor penting dan juga baharu dalam era teknologi pada ketika ini dan juga ini mungkin pada akhirnya seperti yang Encik Azfar sebutkan juga bagaimana ini meningkatkan pendapatan pada akhirnya untuk orang ramai yang menceburi bidang ini kerana kita berikan kepakaran
kebakaran itu. Itu yang kita sebutkan upskilling, reskilling dan sebagainya, membuka ruang kepada anak-anak muda ini dan sebagainya. Baik, terima kasih Encik Asfar kerana bersama kami pada jam ini. Itu tadi Ketua Pegawai Eksekutif Petrosa Karmi Asfar Zubri Safri, dan juga semua ini anda boleh saksikan. Kami akan rangkumkan di laman web kami extraordinary.com, dan juga sudah pasti setiap buletin amalan yang akan datang juga kita akan melihat topik-topik seperti ini.